Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak pelajar. Hari ini kita teruskan dengan sains tingkatan 4, bab 4. Teknologi hijau dalam melestarikan alam. Mungkin menjurus kepada topik 4.4 kita pada hari ini tentang sektor pertanian dan perhutanan. Sebelum tu kita tengok dulu standard pembelajaran. Yang pertama, murid boleh menerangkan isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Yang kedua, mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor pertanian dan perhutanan. Kita pergi dahulu kepada isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Kalau kita lihat sekarang ni memang dengan kepadatan penduduk, ramainya penduduk di sama ada di Malaysia ataupun di serta negara, dan juga pertambahan penduduk bumi. Dengan perubahan taraf hidup, dia menyebabkan peningkatan faktor penyumbang kepada permintaan tinggi terhadap kawasan penempatan baru. Lebih banyak kawasan tempat tinggal diperlukan, yang perlu membuat kawasan perumahan yang baru. Kemudian memerlukan bekalan makanan yang mencukupi, serta hubungan laluan pengangkutan yang baik. Jadi dia semakin tinggilah permintaannya. Maknanya satu tempat tu ataupun sebuah negara tu perlu menyediakan dengan lebih banyak kawasan penempatan baru, bekalan makanan dan juga laluan pengangkutan lah. Untuk menghubungkan tempat-tempat tinggal ini. Jadi kalau kita lihat secara umumnya, seolah-olah macam tak ada masalah lah, untuk kita dapatkan tempat, perlukan tempat yang besar, supaya semua individu boleh hidup dengan selesa. Tetapi kalau kamu tengok ayat seterusnya ni, semua ini boleh menjadi satu bencana yang dahsyat kepada kita seandainya perkara ini tidak dikawal dan diselia dengan baik. Nampak macam biasa situasi tersebut. Memang setiap tahun ada serta negara pun lagi dia menggalakkan individu yang berkahwin untuk mempunyai anak yang ramai. Tapi sekiranya tidak ditangani dengan betul ataupun tidak dikawal, tidak sedia dengan baik, dia akan membawa satu bencana yang dahsyat. Kita tengok pada isu-isu sosio-saintifik ini. Yang pertama, kita nak sediakan satu tempat penempatan akan menyebabkan apa? Yang pertama, banyak kawasan hutan dan pokok-pokok balak ditebang bagi pembukaan tanah. Sama ada untuk apa? Untuk tujuan penempatan ataupun pertanian. Penempatan sebab kita nak sediakan tempat tinggal. Nak buat lebih banyak rumah dan sebagainya. Dan juga nak memenuhi permintaan jumlah makanan. Jadi perlu buka kawasan pertanian pun menyebabkan pokok-pokok balak banyak ditebang. Hutan-hutan terpaksa ditebang. Jadi jika kita tak kawal keadaan ini ataupun dibendung daripada awal, dia boleh menyebabkan apa? Akhirnya akan menyebabkan kejadian tanah runtuh, banjir besar dan kepupusan flora dan fauna. Macam sekarang ni pun kadang-kadang dalam tempoh yang terdekat kita banyak mendengar kepupusan haiwan-haiwan tertentu kan. Macam contoh yang terbaru, ada yang pernah terbaca badak sumbu, badak air. Dah badak sumbu yang dah habis pun, yang terakhir pun dah tak ada, yang telah mati. Sekarang ni gajah pun diancam kepupusan, dan banyak lagi haiwan-haiwan lain mungkin akan pupus. Yang kedua, penerokaan hutan berleluasa akan mengganggu kitaran gas di bumi. Dia merujuk kepada hutan merupakan peparu bumi, yang mana penukaran gas karbon dioksida kepada gas oksigen hanya berlaku semasa tumbuhan menjalankan fotosintesis. Jadi bila dah banyak pokok ditebang, fotosintesis tidak dapat berlaku, maka kitaran gas itu akan terganggu. Kemudian pembakaran terbuka dilakukan oleh para petani di kawasan ladang menyebabkan berlakunya jerebu yang teruk. Kalau yang sebelum berlakunya wabak COVID-19 ni memang kita
kita boleh lihat kan negara kita setiap tahun akan dilanda jerebu, seolah-olah dia jadi satu musim pula, yang mana musim negara jiran membuat pembakaran tanah pertanian secara besar-besaran untuk menyuburkan tanahnya. Okey, pada masa yang sama dia beri bencana yang lain pula, iaitu jerebu yang sangat teruk sehingga sampai ke negara kita. Okey. Jadi bila berlakunya jerebu yang teruk ini, keadaan yang berlarutan ini boleh menjejaskan kualiti udara di seluruh negara. Negara sendiri pun teruk, apatah lagi negara jiran pun teruk, apatah lagi dia berlaku di negara sendiri, kan? Okey, isu seterusnya. Kejadian tanah runtuh yang berlaku di Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak pada 11 November 2015. Ni gambarnya. Okey, dipercayai berpunca daripada pembalakan yang tidak terkawal di hutan Lipoh Lentang. Okey, so inilah. Ni kesan dia. Ni Lebuh Raya ni boleh menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh. Okey. Kemudian permintaan yang tinggi terhadap perabot serta penggunaan kertas tanpa kawalan menyebabkan penebangan hutan dilakukan dengan berleluasa kerana kertas dan perabot berasal daripada pokok. Okey, macam sekarang ni pun dah mulalah ataupun dah banyak jugalah. Okey, perkara-perkara yang paperless. Okey, yang disarankan untuk paperless maknanya tidak menggunakan kertas, yang dibuat secara online. Okey, itu satu caralah untuk mengurangkan penggunaan kertas. Okey, seterusnya penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berleluasa oleh para petani telah menyebabkan tanaman tercemar. Okey, contohnya apa? Apa yang berlaku? Keaksidan tanah meningkat menyebabkan tanah itu tidak sesuai lagi untuk pertanian. Okey, bukannya kita ni, kalau kita sebagai petani ataupun kita ada tanah kebun, okey, kita tidak semestinya boleh menggunakan racun serangga atau baja kimia itu secara berleluasa. Suka kita nak guna ke dalam jumlah yang banyak. Okey, sebenarnya dia perlu dikawal. Okey, supaya kesan buruk contohnya macam ni lah. Bila tanah tersebut dah jadi terlalu berasid, kita tanamlah pokok apa pun, dia tidak akan tumbuh dengan subur lagi. Okey, jadi tanah yang ada tu kita perlu jaga supaya kesuburannya dapat dikekalkan. Dan apa yang berlaku? Okey, bahan kimia yang diserap oleh tanah juga akan mengalir ke dalam sungai yang berhampiran. Bukan setakat tanah tu tercemar, dah tak subur, tak sesuai untuk pertanian lagi. Jadi bila hujan, baja kimia ataupun bahan kimia yang digunakan pada tanah tersebut, dia akan mengalir ke sungai, dia akan berjangkit pula. Dia menyebabkan pencemaran air di sungai-sungai tersebut. Dekat sungai ni ada apa? Dekat sungai pun ada hidupan akuatik. Jadi akuatik tu juga boleh menyebabkan kematian hidupan akuatik dan juga mengganggu ekosistem dekat kawasan tersebut. Okey, jadi dengan masalah-masalah yang dah dibincangkan tadi, macam-macam tadi kan kesan ataupun akibat ataupun isu sosiosaintifik tadi tu. Jadi kita boleh sebenarnya aplikasikan teknologi hijau untuk menangani isu sosiosaintifik sektor pertanian dan perhutanan. Yang mana pelbagai langkah kita boleh yang telah diperkenalkan melalui teknologi hijau untuk membantu memulihkan semula hutan yang sedia ada dan pada masa yang sama menjaga hasil pertanian. Kenapa? Kerana kita juga nak bekalkan makanan yang mencukupi kepada penduduk. Okey, jadi apa yang kita boleh buat? Yang pertama, merawat dan memproses kembali sisa-sisa pertanian untuk dijadikan baja kompos, yang mana ia merupakan amalan teknologi hijau yang mampu mengawal keseimbangan alam sekitar. Bukan hanya dibuang begitu saja, tapi kita gunakan semula untuk dijadikan baja untuk menyuburkan tumbuhan semula. Kemudian melakukan penanaman semula pokok-pokok, yang mana dia boleh membantu untuk mengekalkan spesies yang sedia ada. Tidak hanya melakukan penebangan, tapi kita tanam semula. Jadi spesies tersebut sentiasa ada. Kemudian aktiviti pembalakan perlu dikawal. Kenapa? Kerana sumber hutan perlu sentiasa dipelihara lah. Tidaklah semua gondol je hutan-hutan kan. Semakin lama kalau kita lihat ataupun kalau kamu cari maklumat tentang kawasan hutan di atas muka bumi ni,
dah makin berkurang. Okey. Apatah lagi kalau di negara-negara yang maju. Okey, selain itu, pihak kerajaan juga perlu mewartakan lebih banyak lagi kawasan hutan simpan. Bila kawasan sebut kawasan simpan ni maknanya memang tak boleh diusik lah untuk aktiviti pembalakan dan sebagainya. Supaya ekosistem di hutan kekal dan seimbang. Akhirnya dia akan berbalik juga kesan positifnya kepada manusia. Okey. Okay, kalau kamu tengok dekat sini ada kerjaya sains, okay, dalam buku teks ni. Okay, contohnya kerjaya ranger hutan. Kan biasa kita dengar kan ranger hutan. Okay, seorang ranger hutan perlu mengawal dan menyelaras kerja-kerja pembangunan hutan, penguatkuasaan operasi kilang dan pencerobohan hutan rekreasi di bawah jagaannya. Yang mana ranger hutan perlu menyemak dan memantau lesen operasi hutan untuk industri berasaskan kayu serta menguatkuasakan undang-undang perhutanan dan mengambil tindakan apabila perlu. That's why kamu pernah dengar, kalau kamu pernah dengar lah, okay, berita sekiranya pembalakan tu dibuat secara haram, memang dia akan menebang pokok dengan membabi buta lah. Okay. Sekiranya ada lesen dan dia lakukan dengan kawalan, insyaAllah lah kawasan hutan tersebut terkawal lah. Okay. Okay, jadi itu sikit saja untuk topik ini 4.4. Okay, kita dah cover dua segmen pembelajarannya, iaitu menerangkan isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan, dan yang kedua mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor pertanian dan perhutanan. Okay, so kamu boleh cari lagi maklumat-maklumat tambahan berkaitan dengan tajuk ini. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Semoga ilmu yang dah sampaikan pada hari ini bermanfaat buat kamu semua. Okay, sekian dahulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.